tak betul nak pakai. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammad khatimul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan kurnia dan nikmat, maka kita dapat bertemu dalam majlis ini, yakni majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan keberkatan kita bersama, insya-Allah. Hari ini kita masih lagi membicarakan perihal mengenai kitab Ar-Ruh yang dikaryakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Hari ini kita nak membahaskan tentang adakah sesaan di alam kubur itu kekal ataupun sementara. Adakah azab di alam barzakh itu daimun atau munqati'? Daimun itu berkekalan, berterusan, ataupun dia sementara. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, sesaan di dalam kubur itu ada dua, iaitu pertama kekal. Kekal artinya dia berterusan, bermula daripada saat kematian dan hinggalah sampai berlaku tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian apabila tiupan sangkakala yang kedua dilanjutkan pada yaumul akhirah nanti, iaitu berkekalan. Yani kekal kecuali apa yang diberitakan pada setengah-setengah hadis, bahawasanya diringankan bagi mereka antara dua tiupan sangkakala. Apabila mereka bangun daripada kubur mereka, mereka akan mengatakan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Yasin, ya wailana man ba'athana min marqadina. Artinya, celakalah kami ni, siapakah yang membangkitkan kami daripada tempat tidur, ataupun siapakah yang bangkitkan kami daripada tidur. Surah Yasin. Yang menunjukkan kekalnya sesaan itu ialah sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minin, dalam suratul Mu'min, iaitu pada ayat yang ke-46, an-naru yu'radu 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, iaitu neraka itu dibentangkan kepada Firaun dan juga bala tenteranya pagi dan petang. Dalil ini nak menunjukkan bahawa dalil, yakni suratul Mu'min,
yang menunjukkan tentang azab di alam barzah yang berlaku kepada Firaun dan juga bala tenteranya, itu berlaku ke atas roh, iaitu azab itu berterusan sehinggalah berlakunya tiupan sangkakala yang pertama, kullu alaiha fan, semuanya binasa, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya azab yang dikenakan di alam barzah itu berterusan, iaitu azab yang dikenakan ke atas roh oleh malaikat azab, sehingga apabila berlakunya tiupan sangkakala yang pertama, semua alam ini akan binasa. Termasuklah juga yang binasa itu ialah malaikat. Malaikat pun mati juga. Kullu alaiha fan, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlaku tiupan sangkakala yang kedua, kemudian semuanya akan dibangkitkan, dan di saat itu dibangkitkan ruh dan jasad. Maka yang dimaksudkan dalam hadis, dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Yasin, ya wailana man ba'athana min marqadina, iaitu celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami daripada tidur. Maka tidur yang dimaksudkan itu ialah antara dua tiupan sangkakala. Di dalam dua dalil tadi berlaku khilaf yang menyatakan bahawa tidak ada azab di alam barzah. Sebahagian ada pendapat yang mengatakan tidak ada azab di alam barzah. Yang akan ada itu ialah azab pada yaumul akhirah. Azab itu dikenakan pada hari akhirat. Azab di alam barzah itu tidak ada, kata dia. Sebabnya berdalilkan surah Yasin tadi, dengan memahami dengan makna ya wailana man ba'athana min marqadina, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami daripada tidur. Artinya yang difahamkan bahawa apabila seorang itu mati, meninggal saja, rohnya dicabut daripada dicabut daripada jasad, maka dia itu seperti tidur. Dia itu seperti tidur sehinggalah apabila dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Kerana apa? Hujah mereka mengatakan bahawa bagaimana boleh berlakunya azab sedangkan belum lagi berlaku perbicaraan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab perbicaraan di sisi Allah Taala itu berlaku masa bila? Pada hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana masing-masing akan datang dengan membawa kitab masing-masing. Mereka yang mendapat kitab di sebelah kanan, ada di kalangan mereka yang mendapat kitab di sebelah kiri. Bahkan orang yang datang dengan pahala yang banyak pun belum tentu selamat. Sebab Nabi SAW menyebut dalam satu hadis dengan mengatakan bahawa atadruna minal muflis, adakah kamu tahu siapakah orang yang muflis itu? Al muflis fina man la dirham lahu wala mata, kata sahabat. Muflis itu ialah orang yang tak ada dirham, yang ni duit kecil pun tak ada, apalagi harta lagilah tak ada. Lalu Nabi kata orang yang muflis daripada kalangan umatku, dia datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala yang banyak, daripada puasanya, pahala daripada solatnya, daripada sedekahnya. Laqad syatama haza, tapi dengan orang ni dia syatam, caci maki. Dengan orang ni dia fitnah. Dengan orang ni dia pukul. Dengan orang ni dia bunuh. Maka dia ambil pahalanya dan diberikan kepada masa. Wa in funiyat hasanatuh, apabila pahalanya habis dah dibagikan pada orang lain pada masa tadi, sedangkan perbicaraan itu belum tamat, maka dia ambil dosanya, dosa yang masa tadi dilemparkan kepadanya, akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Artinya pahala yang banyak pun belum tentu selamat, kan, di akhirat nanti. Nah, kalau begitulah halnya, bagaimana seorang itu boleh diazab di alam barzah sedangkan belum lagi perbicaraan? Ini hujah yang pertama. Tuan-tuan pilih yang mana ni? Ada azab ke tak ada azab ni? Ustaz cerita je lah, kita dengar, kan. Apa nak susah, ikut ustaz je, kan. Kalau yang salah ustaz, kalau betul ya kita sama-sama, kan, betul. Sebab saya tak membantah, kan. Inilah hujah yang kedua mengatakan tidak ada azab di alam barzah.
iaitu dengan mereka diertikan dengan mengatakan an-naru yu'radu 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyah. Neraka itu dibentangkan kepada Firaun pagi dan petang. Iaitu pada waktu itu mereka tidak diazab, tetapi mereka diperlihatkan, la tarawunnal jahim, itu mereka dilihatkan. Jadi pada alam barzah itu mereka dilihatkan, inilah tempat kamu. Kalau kamu melakukan kebaikan, inilah tempat kamu, Pak. Syurga ni tempat kamu. Kan? Jadi itu antara hujah-hujah yang mengatakan bahawa tidak ada azab di alam barzah. Ya, kuat juga. Kan? Dilihatkan saja, tapi bukannya azab, dilihat. Nah, dalil yang lain daripada hadis yang terdahulu daripada Samurah, yakni Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahawa adanya azab di alam barzah, berdalilkan antaranya ialah daripada Samurah yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang mimpi Nabi SAW yang padanya diberitakan bahawa orang yang di dalam kubur itu diseksa sebegitu rupa hinggalah ke hari kiamat. Pendapat yang kedua mengatakan memang ada azab di alam barzah. Maka azab di alam barzah itu berlaku ke atas roh dan bukan pada jasad. Jasadnya nanti. Jadi jasad itu akan diazab sekali lagi pada yaumul akhirah nanti. Tetapi azab yang berlaku di alam barzah ialah azab yang dikenakan ke atas roh. Azab yang dikenakan ke atas roh. Jadi fasa lagi. Fasa kehidupan, lepas tu mati di alam barzah, lepas tu barulah ditiupan sangkakala. Pertama hancur semua, lepas tu baru tiupan sangkakala yang kedua. Antara sangkakala yang pertama dan kedua, wallah ta'ala alam, tak ada siapa pun yang tahu berapa lama tempoh dia. Tak ada siapa yang tahu. Kemudian apabila berlakunya tiupan sangkakala yang kedua, barulah dibangkitkan bersama jasad. Tadi. Okey. Maka dibicarakan di hadapan Allah Ta'ala. Okey. Maka Ibn Qayyim Al-Jauziyah juga membahaskan, nah kalau begitu, kalau azab itu dirasakan oleh jasad, oleh roh bukannya jasad, adakah dia merasa sakit? Ya, rasa sakit. Maka azab yang dikenakan di alam barzah itu juga dirasai sakit oleh roh. Tetapi azab di yaumil akhirah itu lagi dahsyat kerana dirasai oleh roh dan juga jasad. Itu lagi teruk lagi. Okey. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang kisah kubur yang diletakkan Nabi SAW di atas dua ranting hijau, seraya baginda mengatakan moga-moga diringankan siksaannya selama mana ranting-ranting ini masih hijau, yang mana Nabi SAW mengharap keringanan siksaannya bergantung dengan keadaan ranting-ranting itu yang masih hijau. Apabila ia kering, maka siksaannya akan kembali sedia kala. Ini dalil yang mengatakan bahawa ia memang ada azab di alam barzah. Bahkan juga disebut dalam satu kisah dalam hadis Bukhari, meriwayatkan bahawa setelah Nabi selesai dalam peperangan Badar, Nabi minta supaya dihimpunkan mayat-mayat Quraisy, termasuk mayat Abu Jahal, dan diletakkan dalam satu lahat. Maknanya satu lubang besar tu, dihimpunkan semua mayat-mayat dan ditimbus. Kemudian Nabi SAW nubuwah, yakni kenabian yang ada pada Nabi nampak, di mana roh mereka ini cuba lagi, roh Abu Jahal, roh pemimpin-pemimpin Quraisy cuba lagi, dan mereka dihambat oleh malaikat azab. Dan di waktu itu mereka dipukul, ada yang mereka dipukul sampai terbelah dua, menunjukkan bahawa memang ada azab di alam barzah. Ni hujah lagi. Ni selain daripada ranting tadi, Nabi dalam perjalanan Nabi berhenti, turun daripada tunggangan, lalu Nabi ambil pelepah tamar, Nabi patah dua. Satu letak pada satu kubur yang satu lagi di kubur yang satu lagi. Jadi Nabi kata yang ni dosanya apa? Dia azab disebabkan namimah, dosa mulut, dosa mengumpat, dosa fitnah. Yang ni pula musalsal baul, kan, tidak istinja dengan betul. Jadi azab, kan. Nah, dan pada hadis Ar-Rabi' bin Anas daripada Abu Aliyah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bunyinya, kemudian baginda menemui satu kaum yang dihempaskan batu besar di atas kepalanya. Apabila terkecai-kecai, ia kembali pulih semula dan diulangi lagi perbuatan itu tanpa merasa penat lelah. Ini peristiwa yang berlaku dalam peristiwa perjalanan Nabi SAW daripada Mekah ke Masjidil Aqsa. Ini peristiwa Isra' wal Mi'raj.
Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, linuriyahu min ayatina, diperlihatkan sebahagian daripada tanda kebesaran kami. Artinya yang Nabi lihat itu baru sebahagian saja. Azab di alam barzah, yang Nabi cerita ada di kalangan mereka yang mempas batu, kepalanya dengan batu besar hingga terpecah, cantum. Kemudiannya Nabi melihat ada mereka yang menggunting lidahnya dengan guntingan besi dan macam-macam. Itu adalah sebahagian daripada azab di alam barzah, menunjukkan bahawa azab itu lebih banyak lagi daripada apa yang tidak diriwayatkan oleh Nabi. Itu. Maka itu semua menunjukkan bahawa azab itu benar-benar berlaku ke atas roh. Okey. Kemudian pada hadis yang lain lagi tentang seorang yang memakai 2 pasang pakaian, lalu dia pun berjalan dengan berlagak megah, yakni sombong sekali, maka Allah membelah bumi baginya hingga tersungkur di telannya, dan dia tenggelam timbul di dalam bumi itu hingga ke hari kiamat. Dan ingat, bila dikatakan bumi ke apa semua, itu berlaku di alam roh. Alam roh. Kan? Dan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib tentang kisah seorang kafir yang dibukakan pintu baginya hingga ke neraka, maka ia pun melihat tempat tinggalnya dalam neraka itu hinggalah tiba hari kiamat. Dan azab ini berbagai-bagai. Ada azab dalam bentuk dia diseksa. Azab itu, roh itu diseksa, roh itu dibantai oleh malaikat azab. Ada azab yang dia melihat azab tersebut. Inilah neraka tempat tinggal kamu. Kan? Ada yang melihat. Bahkan melihat tempat dalam neraka pun merupakan satu azab. Kan? Azab yang dirasai oleh roh. Bahkan juga ada yang mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad mengenai cerita yang sama, yang dibukakan padanya pintu neraka, dia nampak rumahnya itu di akhirat nanti, itulah rumahnya dalam neraka. Kemudian dibukakan baginya satu lubang ke neraka, maka sampailah kepadanya dari kesengsaraan dan bahangnya hingga ke hari kiamat. Ia dirasai bila dibukakan padanya pintu neraka, bahang neraka itu sampai kepada roh, maka diazab juga. Maka meskipun dilihatkan padanya api neraka, tetap juga dirasai oleh roh. Sama ada dia melihat tempat itu sendiri, dan yang sebab neraka ni memang tidak boleh nak dibayangkan teruk ni macam mana. Kan? Kalaulah di saat kita ni termimpi neraka macam mana, habis tak tidur malam kita sepanjang hayat. Menunjukkan dahsyatnya neraka ni. Itu pun dah seksa dah. Kan? Jadi melihat saja pun dah satu yang menyeksakan, apatah lagi bahangnya sampai. Itu pun merupakan satu seksaan. Jawapannya, ya, azab di alam barzah itu benar berlaku, dan ianya berlaku ke atas roh. Okay. Begitu juga kalau nikmat pun begitu juga. Kalau pun dapat nikmat, dimasukkan ke dalam syurga, maka nikmat itu dirasai oleh roh. Kan? Nah, itu yang pertama, azab itu kekal. Kekal itu berterusan sehingga berlakunya tiupan sangkakala yang pertama. Yang kedua, iaitu hingga ke suatu masa, yakni munqati', iaitu hingga ke suatu masa yang tertentu kemudian terputus, iaitu seksaan setengah-setengah orang yang jahat yang dosanya ringan, maka dia pun diseksa menurut dosanya, kemudian diringankan sebagaimana nanti ia akan diseksa di dalam api neraka buat suatu masa, kemudian dilenyapkan seksaan itu daripadanya. Seksaan yang kedua itu ialah seksaan yang mengikut kadar dosa yang dia lakukan. Dia tidak berterusan. Makanya di awal dia memang dia azab. Tapi sampai satu ketika dia dihentikan. Kerana azab itu dikenakan mengikut kadar dosa yang dia lakukan. Itu maksudnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana ia boleh terputus? Satu, kadar dosa yang dilakukan. Yang kedua, ada kalanya seksaan itu akan diputuskan daripadanya dengan doa seorang yang hidup kepadanya. Yang kedua ni, iaitu bagaimana azab ini boleh terhenti? Disebabkan doa orang yang hidup kepadanya. Jadi doa orang yang hidup kepada si mati itu bermanfaat. Faham
Doa orang yang hidup kepada si mati mampu menyelamatkan azab yang dikenakan kepada si mati. Sebab apabila seorang itu meninggal dunia, maka terputus segala amal. Jadi adapun doa orang yang hidup kepadanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz teringat ada beberapa bulan yang dulu, ada seorang dia kata, ustaz, dia kata, saya pernah mengikuti satu rombongan pergi ke sebuah negara jiran. Lalu ustaz kata, ya, silakan. Apa dia nak sambung cerita tu? Dia kata, kami pergi ke kubur wali dan ramai orang datang. Lalu dia kata, apa yang tuan buat di situ? Kami berdoa. Kami berdoa, maknanya kami minta pada Allah Ta'ala. Tapi pada masa yang sama, kerana kami nak minta kepada keberkatan yang ada pada wali itu, agar doa itu sampai. Saya kata tak betul, saya kata. Yang betulnya ialah kita mintalah doa kepada Allah, kemudian sampaikanlah doa itu kepada si mati, kerana si mati sangat memerlukan doa orang yang hidup. Boleh faham tak? Okey. Sebab orang yang meninggal dunia, dia akan terputus. Kalaulah dia seorang yang baik sekalipun, yang pertama, kalau dia seorang yang diazab, mudah-mudahan doa kita itu dapat mengampunkan dosa kepada si mati. Kalau dia orang baik sekalipun, maka doa kita itu merupakan satu anugerah, satu cahaya pahala yang diberikan kepada dia. Dia suka tak? Dia suka. Merupakan satu hadiah. Tak ada siapa pun yang tak suka. Orang kaya diberikan hadiah pun suka juga. Orang miskin yang diberikan hadiah lagi suka. Kan? Orang miskin diberikan duit, suka dia. Orang kaya raya kalau bagi duit pun suka juga. Kan? Itu. Mintalah kepada Allah. Kerana Allah ini tidak ada hijab. Kalau seorang hamba ni berdoa kepada Allah Ta'ala, tidak ada hijab. Mintalah ampun kepada Allah Ta'ala. Dan kerana apa? Kerana Allah sendiri mengatakan dalam hadis kursi, bahkan daripada firman Allah Ta'ala, qul ya ibadiyalladzi asyrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-Ku yang melampaui batas, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampun semua. Yang kedua, dikuatkan lagi dengan hadis kursi, ya ibadi law balagat dzunubaka ananas sama summa astaghfarni la ghafartu lak fala ubali. Wahai hamba-Ku, meskipun dosa kamu setinggi langit, kalau kamu datang kepadaku minta ampun, nescaya aku akan ampuni. Nah, kalau begitu, bagaimana kalau kita dah pergi ke kubur wali? Ya, buatlah sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah. Apa dia ajar? Bila kita datang ke kubur, bahkan Nabi ajar para sahabat ketika menziarahi perkuburan Baqi'. Baqi' ni siapa? Para sahabat yang mati syahid. Mana besar mati syahid dengan orang yang berjihad bersama Nabi dengan wali? Mana besar? Para sahabat lagi besar. Apa yang Nabi ajar? Beri salam. Assalamualaikum ahli diyar minal muslimin wal mu'minin antum sabiqun wa inna insyaallah bikumul lahikun wa nas'alullahu lana wa lakum bil afiyah. Itu. Maka tidak ada yang terbaik melainkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu minta ampun kepada Allah Taala, yakni mintakan kesejahteraan. Assalamualaikum, semoga Allah memberikan kesejahteraan buat kalian, wahai penghuni kubur, penghuni rumah. Kalian adalah orang yang terdahulu, dan kami insya-Allah akan menyusuri kalian daripada belakang. Dan kami mohon kepada Allah agar diberikan kesejahteraan buat kami dan juga buat kalian. Nampak? Doa tetap minta kepada Allah buat si mati, meskipun kalau dia seorang wali sekalipun. Inilah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jelas bukan minta pada si wali. Kalau dia, ustaz tanya lagi, kenapa minta pada wali? Sebab dia tidak mati, dia kata. Wali tidak mati kerana dia berada di dimensi yang berbeza. Kalau begitu, jangankan wali, semua tidak mati. Roh itu tidak mati. Maknanya roh itu bila seorang meninggal dunia, roh itu masuk ke alam barzah. Masuk ke alam barzah, kalau dia seorang yang jahat sekalipun, ia diazab. Bahkan Firaun pun diazab sekarang ni.
ketika jasadnya itu berada di Muzium Tahrir, rohnya itu diazab lagi. An-naru ya'ridu 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyah. Neraka itu sedang dibentangkan kepada Firaun pagi dan petang, diazab itu. Makanya rohnya Firaun itu diazab tak mati-mati. Jangankan wali yang nabi, apatah lagi. Maka semuanya itu tidak mati, rohnya tidak mati. Bahkan ibu bapa kita yang telah pergi pun, kita datang ziarah, kita beri salam, dapat tak dia? Dapat dia tak mati juga. Jangankan para wali, semua. Jadi hujah yang mengatakan dia tidak mati itu tidak tepat. Yang tepatnya dia minta pada Allah Ta'ala. Itu bahkan kalau dia orang yang diazab, mudah-mudahan doa orang yang hidup kepada si mati itu bermanfaat. Okey, itu jadi itu. Jadi mudah-mudahan tidak adalah di kalangan kita ni yang pergi ke kubur wali minta barakah lah, minta ringan. Tak ada. Dia sangat bersalahan. Pertama, tuan-tuan takkan dapat dimustajabkan, sebab yang boleh mustajabkan tidak Allah. Yang kedua, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta selain daripada Allah Taala. Allah ni Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha memberi segala apa yang nak. Tiba-tiba kita minta orang lain, kita minta orang lain pula. Tak betul cara dia. Okey. Ada kalanya sesaat itu akan diputuskan daripadanya dengan doanya seorang yang hidup kepadanya. Sedekah yang dihadiahkan pahalanya kepadanya. Ya, sedekah pun boleh. Jangankan kita doa, kita sedekahkan, mudah-mudahan pahala ni sampai kepada si fulan. Ataupun istighfar. Ataupun istighfar orang yang hidup kepadanya. Ataupun pahala haji yang dibuatkan untuknya, atau bacaan yang dihadiahkan kepadanya daripada kaum kerabatnya ataupun orang lain, ataupun yasin yang kita baca, ataupun tahlil lah yang kita baca. Lalu kita pun ketika kita bertahlil dengan istighfarnya, dengan baca qul huwallahnya, dengan sebahagian daripada ayat Quran yang kita baca awal surah Al-Baqarah, itu semuanya ada pahala. Dan ketika kita berdoa, apa yang kita minta? Allah maja'al wa ausil wa taqabbal. Ya Allah, jadikan, kau sampaikan dan kau terimalah. Sampai apa jadi apa? Thawaba, pahala daripada apa? Ma qara'nahu minal Qur'anil azim, pahala daripada apa yang kami baca. Artinya apa yang kita baca, baik daripada Yasin ataupun tahlil, dan di situ adanya beberapa petikan ayat Quran yang kita petik, kita minta supaya Allah jadikan dia pahala. Yang kedua, kita minta supaya Allah Allah sampaikan pahala tersebut kepada si fulan bin si fulan. Dan kita minta juga semoga pahala tersebut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap pokoknya kena minta pada Allah Taala. Itu dia. Kalau orang kata baca belum tentu dapat pahala, ya, sebab itu kita minta. Sebab itu kita baca, kita minta supaya diberikan pahala. Kan? Itu. Ya. Kata siapa ni? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dah habis masa ke? Dah. Belum. Okey. Kan. Hal ini samalah seperti orang yang terseksa di dunia, yang dijamin oleh temannya, maka dia terlepas daripada sesaat itu dengan jaminan temannya. Bahkan di dunia pun, apabila mahkamah kata dia ni dipenjarakan, maka dia bersalah dan dipenjarakan, boleh tak orang menjamin dia? Boleh. Apabila boleh boleh dijamin, lalu orang ni pun terlepas. Itu. Okey. Akan tetapi ada kalanya tidak berlaku melainkan keizinan Allah. Namun walaupun kita kata ya, kita boleh doakan keampunan buat si mati, itu semua datang dengan keizinan Allah Ta'ala. Samalah orang yang melakukan jenayah, lalu apabila mahkamah putuskan dia bersalah, lalu kita nak jamin, lalu mahkamah kata dia tidak boleh dijamin kerana jenayahnya jenayah berat. Jenayahnya berat, jenayahnya pembunuh bersiri, tak boleh, dia bahaya. Begitu juga dosa-dosa yang dilakukan. Ada dosa walaupun mintalah macam mana pun, bacalah Yasin ke, bacalah apa pun, tapi bila dosanya itu besar di sisi Allah Ta'ala, ada kalanya Allah tak ampunkan. Maksudnya mintalah apa pun, tetap juga dia datang daripada keizinan Allah Ta'ala. Namun tidak salah kalau kita nak minta, itu boleh. Kan? Sebagai keluarga minta jamin, permohonan untuk jamin ya, tapi keputusan untuk
dapat jaminan ataupun tidak terletak pada hakim yang memerintah, kerana dia akan tengok dosa yang dilakukan atau jenayah yang dilakukan. Begitu juga kita berhak minta ampun kepada Allah Ta'ala buat pada keluarga ke atau sebagaimana tetapi kuasa untuk mengampunkan itu terletak pada Allah Ta'ala. Itu konsep yang diajar, kan. Okey. Kerana tiada seorang pun yang berani memberikan syafaatnya di hadapan Allah Ta'ala melainkan dengan izinnya. Dialah, yakni Allah lah, yang akan mengizinkan si syafaat itu untuk mensyafaatkan kiranya dia hendak merahmati orang yang disyafaatkan baginya. Ingatlah, jangan sekali-kali merahmati orang yang dan hendaklah merahmati orang yang disyafaatkannya baginya. Ingatlah, jangan sekali-kali anda terpengaruh dengan selain daripada itu, kerana itu adalah syirik dan batil yang jauh sekali akan diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi kita ni sebagai hamba Allah Ta'ala ni, kita tak boleh kata, oi orang ni lah kita minta pada wali ni boleh berikan syafaat. Ya, kita boleh bersangka baik, tak ada masalah. Tetapi hakikat yang boleh memberikan syafaat itu ialah datangnya daripada Allah. Allah lah yang mengizinkan siapakah di kalangan hamba-hamba dia. Sebab Allah Ta'ala lebih tahu. Inna Allah ala kulli syai'in muhit. Kerana Allah Ta'ala tahu sangat setiap hamba dia bagaimana. Sebab tu Ustaz teringat kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal. Bila mana Imam Ahmad bin Hanbal ni dia keluar daripada penjara, dia terpaksa menampung diri, menampung hidup dengan menjual kayu api. Orang tengok Imam Ahmad ni orang hebat, orang berhenti daripada berniaga. Orang yang dalam yang sedang menunggang berhenti, yang sedang menaiki tunggangan berhenti, turun, lalu kata, ya Syekh, bagilah kayu api tu kat kami, dia kata, kan, biarlah kami yang buat kerja ni. Lalu Imam Ahmad ni letakkan dia punya kayu api tu, dia kata apa? Ni orang nak minta, orang muliakan ni, orang angkat dia. Apa dia kata? Dia letak dengan muka yang merah. Dia kata, laula satarallah la aftadahna. Nahnu qaumul masakin, laula satarallah la aftadahna. Kami ni orang susah, dia kata. Kalau tidak kerana Allah Ta'ala tutup keaiban kami, nescaya akan terbukalah. Lau alimtu ma indi minal khataya wal zunub. Dan kalaulah kamu tahu dosa yang ada, dosa dan kesalahan yang ada pada diriku, la hathautu ala ra'si biturab, nescaya kamu akan ambil tanah dan letakkan di kepadaku. Mana kamu akan pandang hina. Artinya setiap orang ni dia tahu dosa masing-masing. Kita tahu kita ni macam mana. Dikala orang bersangka, oh dia ni angkat, dia ni dimuliakan, tapi hakikatnya kita tahu kita macam mana. Kita tahu dosa kita, dosa kita dengan orang, dosa kita dengan Allah Ta'ala, dosa disebab Allah Ta'ala tutuplah, jadi orang pandang kita mulia. Hakikatnya yang tahunya Allah Ta'ala. Jadi bagaimana seorang itu boleh pula, oh dia ni bagus, dia ni tak, balik saja minta sajalah kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala ni boleh mengampunkan dosa lebih daripada tu lagi. Sebab disebut dalam hadis, kisah bagaimana seorang dosanya setinggi langit. Bila dibicarakan, dosanya ditimbang, dosanya setinggi langit. Lalu dengan kitab di sebelah kiri, lalu berhenti azan ya. Okey, kita bagi laluan azan lah.
قل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا وسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعث اللهم مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Okay, baik. Apa yang Ustaz nak ceritakan di sini ialah ingatlah, jangan sekali-kali anda terpengaruh dengan selain daripada itu kerana ia adalah syirik dan batil dan jauh sekali akan diterima oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni, siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kalau tidak dengan izinnya. Firman Allah Ta'ala lagi surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat seterusnya dalam surah Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtada, dan tiadalah dapat mereka memberikan syafaat melainkan kepada sesiapa yang disukainya, yakni yang disukai oleh Allah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Yunus ayat yang ketiga, ma min syafa'in illa min ba'di iznih, tiada pensyafaat pun melainkan sesudah keizinannya. Yang seterusnya, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman azina lahu, dan tiadalah bergunanya syafaat di sisinya melainkan kepada sesiapa yang diizinkan baginya. Qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard, katakanlah wahai Muhammad, syafaat itu seluruhnya kepunyaan Allah, kepunyaannya lah segala lapisan langit dan bumi. Sebagai akhirnya ada 4 cerita tentang betapa manfaatnya doa orang yang hidup kepada si mati. Yang pertama, kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Ibn Abi Dunya berkata, telah berbicara kepadaku Ahmad bin Yahya, katanya telah berbicara kepadaku salah seorang dari sahabat-sahabat kami, katanya telah meninggal dunia saudaraku, lalu aku bermimpikannya di dalam tidurku. Aku berkata kepadanya, apa keadaanmu ketika engkau diletakkan dalam kubur? Jawabnya, telah datang kepadaku suatu lembaga dengan api yang bernyala-nyala, dan kalaulah tidak kerana ada seorang yang mendoakanku ketika itu, tentulah aku akan dipukulnya dengan api tersebut. Itu menunjukkan bahawa doa orang yang hidup dapat menyelamatkan azab di alam barzah tu. Yang kedua, berkata Amru bin Jarir, jika seseorang hamba mendoakan saudaranya yang mati, akan datang kepadanya malaikat ke kuburnya seraya memberitahu, wahai tuan punya kubur ini ada satu hadiah dari seorang temanmu yang berbelas kasihan kepadamu. Ini kalau orang tu tak diazab. Tadi diazab tapi disebabkan doa orang yang hidup, maka dia terlepas azab.
Yang kedua ni, orang ni tak diazab, orang ni orang baik, diberikan nikmat. Tetapi bila ada orang datang doakan untuk dia, apa yang dapat? Dia dapat hadiah daripada seorang temannya. Jadi doa orang yang baik tadi, orang yang hidup tadi, kalau dia baik, dia dapat merupakan satu hadiah. Yang ketiga, berkata Bashar bin Ghalib, aku bermimpi melihat Rabi'ah, yakni Rabi'atul Adawiyah, di dalam tidurku, dan aku memang banyak mendoakannya. Dia berkata kepadaku, wahai Bashar bin Ghalib, semua hadiah-hadiahmu telah disampaikan kepadaku dalam dulang yang bercahaya, yang ditutupi dengan kain-kain sutera. Aku berkata kepadanya, bagaimana yang demikian itu? Macam mana boleh berlaku? Jawabnya, demikianlah doa kaum mukmin yang hidup itu. Apabila mereka mendoakan orang-orang mati, akan dikabulkan doanya, dan doa itu diletakkan dalam dulang-dulang bercahaya yang ditutupi dengan kain-kain sutera, lalu dibawakan kepada orang yang didoakan itu dari orang-orang mati, seraya dikatakan kepadanya, ini dia hadiah si fulan untukmu. Dan cerita yang keempat, berkata Ibnu Abid Dunia lagi, telah berbicara kepadaku Abu Ubaid bin Buhair, katanya telah berbicara kepadaku salah seorang dari para sahabatku, katanya aku telah bermimpikan seorang teman dalam kuburnya sesudah kewafatannya. Maka aku bertanya kepadanya, apakah doa-doa hidup itu sampai kepada kamu yang mati? Jawabnya, memang sampai, dan demi Allah berkilau-kilauan seperti cahaya, kemudian cahaya itu dipakaikan kepadanya. Itulah beberapa hujah yang menyatakan bahawa sangat bermanfaatnya doa orang yang hidup kepada si mati. Yang pertama, bukan sahaja boleh yang dikatakan boleh memberhentikan azab. Kalau dia merupakan azab dikenakan ke atas orang yang telah meninggal dunia, maka dia merupakan suatu doa yang boleh menyelamatkan dia. Itu satu. Yang kedua, kalau dia orang baik, dia merupakan satu hadiah. Bahkan juga ditegaskan lagi tentang talqin. Talqin ni tak apalah, talqin hari lain lah. Tu dia. Tak apalah ni. Dah cerita, masa dah habis. Last sekali, mungkin ada yang kata ini tidak sunnah. Sunnah pertama Nabi yang ajar doa tu. Yang kedua, pernah satu ketika selepas saja dikebumikan, lalu Nabi minta supaya diratakan tanah. Lalu Nabi kata minta supaya sahabat tadi doa, mendoakan sesungguhnya mereka yang di alam barzah ni sedang disoal. Jadi doakan. Jadi makanya doa orang yang hidup sangat bermanfaat kepada si mati. Itu antara nikmat yang terbesar, ialah nikmat yang terbesar di saat ini yang Allah berikan kepada kita, ialah nikmat kehidupan. Ni nikmat besar. Jadi sebab hiduplah makanya kita boleh bertaubat. Dengan hiduplah makanya kita boleh doakan kepada orang yang telah meninggal dunia. Dan sebagai akhir ni, 1 minit lagi. Okey. Dan habis nanti Ustaz teringat satu last kali. Ustaz teringat kisah yang berlaku di Aceh dulu. Saya tak ingat lah, Ustaz dah cerita ke belum? Belum? Ya ke? Ustaz dah cerita dah ni. Saya rasa dah kali ketiga. Tak apalah. Oleh kerana kata belum, tak apa Ustaz cerita. Di Aceh, kita semua tahu musibah yang berlaku menyebabkan beratus ribu orang mati, terutamanya di Aceh. Jadi menyebabkan dalam sekelip mata orang kehilangan rumah. Dalam sekelip mata ada orang yang meninggal, anaknya meninggal, ada suaminya meninggal. Dan menyebabkan ramai daripada pakar psikiatri daripada Malaysia ni datang bagi motivasi, datang ke Aceh nak bagi motivasi, semangat. Memang mereka ni habis putus harapan ramai. Dah bayangkan dalam keadaan suka tiba-tiba hilang dalam sekelip mata je, sekali musibah tu datang, habis. Maknanya kalau berlaku malam ni, besok dah jadi cerita lain dah. Tu cerita dia, musibah yang berlaku. Jadi mereka cuba pulihkan. Lalu dimaklumkan bahawa ada seorang makcik yang mana 7 keluarganya telah meninggal dunia. 7, suami meninggal, anak dah meninggal. Bayangkan anak yang besar-besar pun meninggal dengan keluarganya, dan dengan apa ni, dengan suaminya. Nak kahwin baru memang tak adalah, kan, nak ada keluarga lagi tak adalah, dah tua dah pun, dah di hujung-hujung senja. Dah hujung-hujung senja, sepatutnya anak lah jaga dia, ni tak ada, habis hilang kita tu. Jadi mereka pun bergegas cari makcik ni. Jumpa makcik ni, mungkin makcik ni yang hilang selipar pun dah menangis.
yang hilang kereta pun dah sedih sangat ni, pasal musibah ni. Ini kan pula satu keluarga, dia seorang je hidup. Maka satu tim daripada Malaysia ni jumpa makcik tu. Bila jumpa makcik ni, dia kata, makcik ni ke makcik nama sekian-sekian? Ya makcik, makcik lah orangnya. Makcik apa khabar? Alhamdulillah, dia kata. Makcik ni nampak relaxnya, mungkin salah orang kot. Ulang balik, makcik ke nama sekian? Ya. Makcik ke yang kehilangan suami? Ya. Yang 7 orang? Ya makcik lah. Makcik apa khabar? Alhamdulillah. Lalu tanya makcik, kenapa? Macam mana pula makcik boleh tenang ni? Orang lain sebenarnya hilang seorang pun dah tak keluar. Ni makcik ni. Makcik tu jawab apa? Satu, dia kata, makcik ucapkan syukur banyak-banyak. Disebabkan makcik masih hidup, maka makcik boleh doakan untuk keluarga makcik. Itu. Jadi sebab itu kita kena hargai nikmat yang terbesar ialah nikmat kehidupan. Ada yang telah meninggal dunia kat sini? Tak ada kan? Jadi kita semua ni hendaklah mensyukuri nikmat yang terbesar, dan jangan lupa doakan kepada mereka yang telah pergi. Termasuklah tadi kita dah doakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima doa yang kita lakukan tadi. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Jadi itu saja, yang baik datang daripada Allah, yang salah, yang silap adalah kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fanattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.